Okey, kita sambung terus, okey, muka surat yang seterusnya. Okey, hukum as-sariqah. Okey, hukum as-sariqah, hukum mencuri. Okey, kalau kita kata tanya hukum mencuri ni, confirm lah hukumnya apa dia? Haram lah kan? Okey. Hukum as-sariqah, okey, kat sini ada beberapa isi berkenaan tentang hukum as-sariqah. Okay, yang pertama dia tulis kat situ, asyurut fi haddi as-sariqah. Apa dia syarat-syarat yang perlu dikenakan ke atas orang yang mencuri, ataupun syarat-syarat yang perlu dikenakan untuk hukuman had ke atas mencuri. Okay, yang pertama, ayyakuna as-sariq, okay, mestilah pencuri itu orang yang aqilan, orang yang berakal, balighan, orang yang cukup umur, orang yang baligh, aliman bitahrim as-sariqah, dia tahu tentang haramnya mencuri. Okay. Dan yang keempat, yasruku miqdaran mahsusan minal mal khafiyah min harzin ma'lum, dia mencuri dengan kadar yang khusus daripada harta yang disimpan, harta yang tersembunyi dan disimpan dari tempat yang diketahui. Contoh memang dia maksudnya dekat sini orang yang mencuri itu dia dah tahu dah tempat itu adalah harta yang tersembunyi dan disimpan di tempat yang memang tahulah itu adalah tempat untuk menyimpan harta, dan dia pergi curi daripada harta yang tersimpan itu. Okay, jadi ini adalah 4 syaratnya. Jadi kalau 4 syarat ni cukup, maka pencuri itu akan dikenakan hukum had. Okay, maksud had ni hukum hudud lah, iaitu apa dia? Potong tangan. Tapi kalau dalam undang-undang sivil dalam Malaysia, tak adalah hukum potong tangan tu dekat Malaysia. Okay, jadi hukum yang Allah dah beritahu, okey, hukum yang Allah dah beritahu iaitu hukum hudud yang telah disebut dalam Al-Quran. Hukum bagi orang yang mencuri ialah potong tangan. Tapi dia adalah dia punya kadar dia, iaitu berapa yang telah disepakati ulama ialah 1/4 dinar. Okey, nanti kita tengoklah dia punya kalau kita tukar kepada wang Malaysia berapa. Okey, itu nanti. Okey, itu syaratnya ada 4. Jadi antum kena hafal lah 4 ni. Okey. Jadi okey, yang kedua, poin yang kedua kat situ, la yajibu haddi as-sariqu ala, tak wajib dikenakan hukum hudud ke atas pencuri bagi dua golongan ini, iaitu yang pertama al-majnun. Mana al-majnun? Majnun bermakna orang gila. Okey. Dan yang kedua as-saghir ghairu mukallifin, budak-budak ataupun orang kanak-kanak ataupun budak yang belum sampai, yang tidak ada tanggungjawab, yang belum dipertanggungjawabkan, ataupun kanak-kanak yang tak tahulah kita kata. Okey. Jadi kalau mereka kanak-kanak yang belum cukup umur ataupun yang belum sampai untuk cukup kita bertanggungjawabkan sesuatu ke atasnya, maka kalau dia mencuri tidak dikenakan hukum had. Okey. Cuba tengok tu dekat maklumah idhafiyah. Okey, mungkin ada yang tertanya habis tu, kalau budak kecil mencuri atau budak-budak ni, kanak-kanak mencuri ni, kita nak kata macam mana? Kalau tak boleh dikenakan hukum had, jadi apa yang perlu dikenakan ke atas mereka? Okey, kata in kanat as-sariqah min as-saghir la yu'aqibu alaihi bi haddi as-sariqah. Jadi untuk kanak-kanak tidak boleh dihukumkan ke atasnya dengan hukum had as-sariqah, iaitu tak bolehlah dipotong tangan. Wa innama yadkhulu fi bab at-ta'zir, tetapi jenayah dilakukan oleh kanak-kanak ini termasuk dalam bab ta'zir. Kalau bab ta'zir ni kita kata kena bayar ganti rugi lah. Kalau dia curi sekian-sekian, maka penjaganya perlu memulangkan balik harta ataupun nilai yang dicuri. Okey, begitu. Okey, seterusnya. Okey, qadar an-nisab alladhi yujibu haddi as-sariqah, kadar yang dinilai wajib, yang kadar yang dinilai, okey, nilai ataupun nilai yang harus dikenakan, wajib dikenakan had as-sariqah ialah ada dua pendapat. Yang pertama, ra'a akthar al-ulama ala annahu rubu' dinar. Kebanyakan ulama berpandangan bahawa
harus dikenakan, wajib dikenakan had as-sariqah ialah sebanyak, nilainya ialah sebanyak 1/4 dinar. Okey. Apa dalil dia? Wa yadullu alaihi ma ruwiya an Aisyah. Okey, daripada diriwayatkan daripada Aisyah anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, okey, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, la taqta'u yaddu as-sariq illa fi rub'i dinar fasa'idan. Okey. Tidak boleh dipotong tangan ke atas pencuri kecuali dia mencuri dalam nilai 1/4 dinar ataupun lebih daripada itu. Maka kalau 1/4 dinar ataupun lebih daripada itu, maka wajib dipotong tangan. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, dhahaba Malik wa Ahmad wa Ishaq. Pandangan daripada Imam Malik, Imam Ahmad dan juga Ishaq ialah sebanyak 3 darahim, 3 dirham, atau qimatiha, ataupun yang sama nilai dengannya. Lima ruya an Ibnu Umar. Yang mana dalilnya ialah yang mana diriwayatkan daripada Ibnu Umar, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam qata'a sariqan fi mijan qimatihi 3 darahim. Rasulullah memotong tangan pencuri yang dipenjarakan, dan nilai yang dicuri itu ialah sebanyak 3 dirham. Jadi ada 2 pendapat dekat sini. Tapi yang ramai ulama berpandangan bahawa yang harus dikenakan, yang wajib dikenakan had as-sariqah, iaitu potong tangan sebanyak 1/4 dinar, itu pendapat yang pertama. Manakala pendapat kedua ialah 3 dirham. Tengok tu maklumah zaidah. Miqdar ad-dinar bil ittifaq. Kadar dinar yang disepakati ialah sebanyak 425 gram. 425 gram. Jadi kalau kat sini emas lah kita katakan, kita nilainya 425 gram. Rubu'ud dinar bersamaan dengan berapa tu? Satu yang ini nanti Ustazah kena check balik, sama ada koma tu berdasarkan macam mana. Tak apa, nanti Ustazah akan rujuk balik untuk maklumat zaidah ini. Sebab Ustazah pun tak berapa ingat dan tak berapa pasti. InsyaAllah nanti Ustazah akan bagi maklumat tambahan. Kita teruskan ke muka surat 81. Al-hajatu al-hajatu ila taubah. Bagi yang mencuri, dia mestilah kena bertaubat. At-taubah wajibah ala kulli min imtaddat yadahu ila al-haram. Taubat itu wajib walaupun dia telah dikenakan hukum had potong tangan ke atasnya, tapi taubat tetap juga wajib dilakukan bagi seorang pencuri. Yang kedua, syurut at-taubah min jarimati as-sariqah. Apa dia syarat-syarat taubat bagi jenayah mencuri? Yang pertama ialah al-iqla' aniz zambi. Terus kita kata al-iqla' aniz zambi ini ialah tidak lagi buat dosa. Tidak lagi ataupun hindarkan diri daripada melakukan dosa. Yang kedua, an-nadmu ala fi'lihi. Menyesal atas perbuatan yang dia lakukan. Dan yang ketiga, al-azmu ala adamil audatu ila fi'lihi. Berazam tidak mengulangi lagi perbuatan itu, iaitu perbuatan mencuri. Dan yang akhir sekali, raddul haq li sahibi, memulangkan hak ke atas tuannya. Ini sekiranya mampulah, ataupun seboleh-bolehnya memang kena pulangkan baliklah, barulah diterima taubat ni. Jadi syurut taubat ni dia kena ikut tertib. Dia kena ikut nombor 1, al-iqla' aniz zambi. Nombor 2, an-nadmu ala fi'lihi. Yang ketiga, al-azmu ala adami al-audah ila fi'lihi. Dan yang keempat, raddul haq li sahibihi.
Tak boleh lah antum sekejap an-nadamu ala fi'li, tak boleh lah kan, sebab dia mesti kena ikut turutan. Yang pertama, elak daripada buat dosa, ataupun pisahkan diri daripada buat dosa tersebut. Okay, kemudian menyesal, dan menyesal berazam tak buat lagi, dan yang akhir sekali pulangkan balik apa yang telah, hak yang telah diambil. Okey, ada 4 semuanya. Okey, seterusnya, la tuqbalu taubah as-sariq illa bi, tidak diterima taubat seseorang pencuri kecuali, ada 3. Kecuali yang pertama, raddul amwal allati akhazaha in amkana, pulangkan harta yang diambil sekiranya mampu. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua, au bil istihlal minha, ataupun harta itu telah dihalalkan. Telah dihalalkan, maksudnya tuan tu telah menghalalkan harta yang dia ambil lah. Okay. Dan yang ketiga, au bi infaqiha fi sabilillah in jahala sahibiha, ataupun dengan menginfakkan harta yang dicuri itu ke jalan Allah sekiranya tak tahu siapa punya. Okay, 3 ni. Okay, bila dah buat 3 ni, ataupun contoh kita dah buat salah satunya, daripada alif, yang pertama tu, kalau mampu pulangkan, pulangkan harta tu, ataupun harta itu telah dihalalkan oleh tuannya. Dan yang ketiga, infakkan harta itu ke jalan Allah sekiranya tak tahu. Jadi kalau cukup 3 perkara ini, ataupun salah satu perkara ini, maka insya-Allah maka taubat seorang pencuri itu akan diterima. Okey, itu 3. Okey, dan akhir sekali, ma yustafad minal ayat. Okey, apa yang kita dapat daripada ayat ini? Yang pertama, syariatul Islam tuharrimu as-sariqa ala malil ghair. Dalam syariat Islam mengharamkan mencuri ke atas harta orang lain. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, qadama as-sariq ala as-sariqah lianna malur rajul ila as-sariqah aqwa. Ini saya sebut awal tadi. Didahului dengan as-sariqu, didahului dengan pencuri lelaki ke atas pencuri perempuan, kerana mailur rujul, kerana kecenderungan orang lelaki itu kepada mencuri lebih aqwa, lebih kuat. Okey. Taib salisan, syara'al Islam uqubah qat'a yadi as-sariq lil man'i anis sariqah. Ni tengok tu ya, tengok perkataan as-sariqu dengan as-sariqah tu, kena faham betul-betul. Islam mensyariatkan hukuman potong tangan ke atas orang yang mencuri, as-sariqu, orang yang mencuri, lil man'i anis sariqah, untuk mencegah daripada mencuri, hatta ya'manan nas ala amwalihim wa arwahihim, sehinggalah manusia berasa aman ke atas harta mereka dan diri mereka sendiri. Okey, itu yang ketiga. Okey, jadi bila dah mayastafad minal ayat, selesailah untuk tajuk yang keempat, iaitu tajuk as-sariqah. Okey, untuk yang tadi tu, yang saya sebut tadi, maklumat az-zaidah, yang nilai untuk dalam ringgit Malaysia. Okey, kalau antum boleh rujuk juga, antum boleh rujuk juga daripada mana-mana sumber, dari Google ke apa ke, insya-Allah nanti Ustazah pun rujuk juga, kerana nak kepastian lah, takut tersalah kan. Jadi insya-Allah nanti untuk tambahan maklumat tu Ustazah akan masukkan dalam komen ke apa ke. Tengoklah mana yang sesuai. Jadi insya-Allah untuk tajuk as-sariqah ni Ustazah akan lampirkan latihan, yang Ustazah buat sendiri untuk antum lebih faham apa yang kita bincangkan pada kali ini. Jadi sekadar itu sahaja. Sekiranya ada apa-apa pertanyaan, antum boleh terus komen dekat dalam Google Classroom, ataupun antum boleh PM sendiri Ustazah melalui WhatsApp. Ustazah yakin antum dah ada nombor Ustazah. Jadi wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.